Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini topik yang kita akan bincangkan iaitu stres dan kaitannya dengan fisiologi dan tingkah laku manusia. Apa itu stres? Stres merupakan salah satu penyakit yang disenaraikan di dalam gangguan mental. Stres secara umumnya membawa erti satu tindak balas yang normal pada badan apabila berlakunya satu perubahan dari segi fizikal, mental dan emosi. Stres juga boleh mendatangkan gangguan dari segi pemikiran, perasaan dan aktiviti seharian. Walau bagaimanapun, stres ini merupakan satu perkara yang biasa dalam norma masyarakat sejak dahulu lagi. Stres ni dia berpunca daripada dua faktor, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman ni dia akibat terlalu berfikir tentang satu perkara ataupun dia tidak dapat melupakan memori silam dan perasaan yang berbalak-balik. Dari segi faktor luaran, dia akibat daripada tekanan kerja, masalah kewangan dan juga dihina oleh orang sekelilingnya. Stres juga dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu stres positif dan stres negatif. Positif stres ni dia merujuk kepada jumlah stres yang sedikit. Dia akan membuatkan seseorang itu akan rasa bermotivasi, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Sebagai contoh, jika kita sedang menduduki peperiksaan dan diberi hadiah jika mendapat markah yang tinggi, so kita akan rasa stres. Seterusnya, negatif stres, dia merujuk kepada stres yang berlebihan sehingga tidak mampu dikawal oleh seseorang dan menyebabkan gangguan dari segi biologikal, psikologi dan sosial. Contohnya kematian saudara mara ataupun ahli keluarga. Lepas tu teringat kepada memori yang lama, contohnya didera ataupun dibuli. Stres yang teruk pula dia mengakibatkan kepada beberapa jenis gangguan, iaitu acute stress, gangguan penyesuaian, gangguan pasca trauma, gangguan kebergantungan reaktif. Contoh yang pertama bagi gangguan stres yang teruk iaitu acute stress. Acute stress ni dia berlaku di mana satu keresahan yang teruk datang secara tiba-tiba apabila dia teringat ataupun mengenangkan peristiwa buruk yang pernah berlaku, dan benda ni boleh berlarutan selang hingga sebulan. Sebagai contoh, kematian, kemalangan, didera. Seorang itu akan mengalami masalah seperti keliru pada realiti, terbayang-bayang kembali dan hilang emosi. Contoh yang seterusnya, gangguan yang berlaku akibat gangguan stres yang teruk iaitu gangguan penyesuaian. Gangguan penyesuaian ni dia adalah satu pengalaman yang buruk berlaku dengan terkejut ataupun secara tiba-tiba, seperti perceraian, putus cinta dan diberhentikan kerja. Seseorang akan mengalami depression ataupun kerasahan, dia suka memencitkan diri dan dia rasa diri dia tak berguna lagi. Bagi contoh gangguan pasca trauma, pasca trauma ni dia akibat dirogol, diragut dan hampir mati. Kesannya seperti trauma, gelabah biawak apabila berlakunya situasi seakan rasa nak bunuh diri. Seterusnya, yang terakhir, kesan ataupun gangguan yang didapati jika berlakunya stres yang teruk iaitu gangguan kebergantungan reaktif. Dia merupakan seorang kanak, contohnya seorang kanak-kanak itu tidak dapat sesuaikan diri dengan penjaga macam taska. So akhirnya sampai kesudah dia menjadi introvert dan tidak mampu untuk bersosial. Antara kesan stres yang melibatkan fisiologi adalah boleh menyebabkan penyakit kronik seperti masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan kronik sebegini terjadi kerana stres boleh dikaitkan dengan tekanan darah yang mengalir secara berlebihan terhadap dinding arteri ataupun salur darah. Tekanan darah yang meningkat dan berlebihan akan menyebabkan dinding arteri menjadi sempit dan ia menyukarkan darah untuk melaluinya. Tahap stres yang tinggi juga mengakibatkan peningkatan terhadap tahap kolesterol dalam darah. Apabila individu mengalami stres, tekanan darah akan meningkat dan menurun.
Perubahan yang tidak menentu sebegini boleh menyebabkan saluran darah tercedera serta berfungsi secara tidak normal. Antara penyakit kronik lain yang disebabkan stres ialah penyakit jantung, koronari dan gangguan psikiatrik ataupun gangguan mental. Kesimpulannya, walaupun stres ni dikategorikan sebagai salah satu gangguan mental, namun ia tetap dikategorikan sebagai normal. Namun begitu, stres yang teruk tetap dapat dielakkan dan boleh dirawat. Pengamalan senaman yang berkala, berkongsi masalah, pengambilan ubatan dan gaya hidup sihat membantu dalam mengurangkan stres. Akhir sekali, setakat ini saja video saya pada kali ini.